السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali syukur pada Allah pada malam ni dapat kita bersama-sama untuk kuliah kita pada bulan Syawal ini. Alhamdulillah, rasa antara surau yang terawal buat kuliah Syawal kan tuan-tuan. Apapun rahmati Allah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal salih kita yang kita telah lakukan pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah taufikkan kita untuk terus kita beribadah pada bulan-bulan yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak sambung pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Al-Arba'un Al-Malayawiyah fi adabi ta'amul ma'an nas. Hadis Arba'un Al-Malayawiyah berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. InsyaAllah kita bacakan bab yang ke-6 pada malam ni, bab Al-Babus Sadis, bab yang ke-6 fi adabi at-ta'amul ma'al walidaini wa in kana ghaira salihaini. Adab kita kata bermuamalah, adab berkaitan dengan ataupun ta'amul, bermuamalah dengan ibu bapa, walaupun adab berurusan dengan kedua ibu bapa walaupun mereka bukan orang-orang yang salih, wa in kana ghairu salihin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata muallif rahimahullah taala, saya bacakan yang Arab dulu dan kita bacakan yang terjemahan dia. arwi ahadith hadha al-bab an Syekh al-Muammar Hamzah ibn Muhammad Saman al-Klantani, Bukit Tanah Merah, Kelantan, بسند متصل إلى سيدنا أبي درداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه. حديث صحيح رواه ابن ماجه في سننه. وعن سيدتنا أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة فأصلها؟ قال: نعم، فصلي أمك. حديث صحيح رواه أبو داود في سننه. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. حديث صحيح رواه مسلم. Hadis rawahu Muslim fi sahihi. Terjemahan, kata muallif rahimahullah taala, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Muammar Hamzah bin Muhammad Saman, hafizahullah taala, Bukit Tanah Merah, Kelantan, dengan sanad yang bersambung kepada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayah itu adalah penyebab masuk pintu-pintu syurga. Terserahlah kepada engkau untuk mensia-siakan pintu itu ataupun memeliharanya. Hadis riwayat Ibn Majah, nombor hadis 3663. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, ibuku telah datang kepadaku menginginkan daripadaku manfaat kebendaan pada waktu sulh Hudaybiyah.
sedangkan dia seorang yang menentang Islam dan juga seorang yang musyrik. Aku bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah datang kepadaku sedangkan dia seorang yang musyrik yang membenci Islam. Adakah aku patut berbuat baik dan menyambungkan silaturahim dengannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, berbuat baiklah kepada ibumu untuk menyambung silaturahim dengannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hinanya tanah ataupun akan ia terhina, sebagaimana hinanya tanah iaitu akan ia terhina, sebagaimana hinanya tanah iaitu akan ia terhina. Baginda ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka lah yang masih hidup ketika sampai umur ibu bapa ke usia tua, sama ada salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya, namun tidak menyampaikannya ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Raghima anf, maknanya hadis, 3 hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah membincangkan isu berkaitan dengan adab kita berurusan dengan kedua ibu bapa. Walaupun mereka bukan orang-orang yang saleh, walaupun mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka seorang yang fasik, walaupun mereka seorang yang kita kata bukan Islam, maka bab ini membahaskan topik berkaitan dengan adab berurusan dengan mereka. Tuan-tuan, berbetulan kita hari raya, katakan berbetulan kita dengan hari raya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, menziarahi ibu bapa dan sebagainya. Berbetulan juga dengan perkara ini, suka saya ingin ingatkan juga, dalam minggu ni ke minggu depan ke dah lepas saya pasti, ada yang menyambut hari ibu, katakan tak. Hari ibu tuan-tuan rahmati Allah yang diwartakan sama ada peringkat international atau sewaktu dengannya adalah hari yang tidak perlu disambut oleh orang Islam. Biarlah orang bukan Islam nak sambut-sambutlah, katakan. Kita orang Islam tak perlu sambut, bukan bermakna kita tidak menghormati kedua ibu bapa, tidak menghormati ibu, tetapi sambutan yang dibuat itu ada bertepatan dengan kita kata i'tiqad, akidah mereka tuan-tuan rahmati Allah yang menentukan hari ibu tu. Jadi perbahasan itu telah dikeluarkan dalam fatwa dan sebagainya. Kita tak perlu nak buat begitu. Bukan bermakna seperti mana yang saya kata tadi, bukan kita tak sambut hari ibu maknanya kita tidak tidak mengistimewakan seorang ibu, tidak menghormati seorang ibu, tidak. Orang Islam namanya Allah Subhanahu wa taala, ibunya tuan-tuan, ibu bapanya, khususnya ibu dan bapa ni, kata Rasulullah sallam, ummuk summa ummuk summa ummuk summa abuk, katakan. Ibu kamu, kemudian baru bapa kamu. Maknanya 3 kali Nabi ulang untuk ibu, dan yang terakhirnya adalah bapa, tuan-tuan. Nak ceritakan ibu ni dalam Islam memang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah, di sisi Islam, nama Allah, kedudukan ibu adalah tinggi, dan seterusnya adalah seorang bapa. Nanti ada pula hari bapa nanti kemudian. Ada hari ibu, ada hari bapa tadi. Tidak semestinya kita kena ikut, tuan-tuan, dan bahkan itu dilarang oleh Islam untuk menyambut hari ibu seperti mana yang telah kita ketahui. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita kata perbahasan ketiga-tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, topik yang dibincangkan ialah silaturahim. Antara yang pokok dia dibincangkan ialah berkaitan dengan silaturahim. Apa maksud silaturahim? Silaturahim ada 2 pandangan di sisi ulama. Yang pertama yang dimaksudkan ialah silaturahim ialah hubungan persaudaraan saudara-saudara yang haram nikah dengan kita. Itu dipanggil silaturahim. Jadi kewajipan menyambung silaturahim itu ialah pada orang-orang yang ataupun saudara mara kita yang haram nikah dengan kita. Siapa yang haram nikah dengan kita? Tentulah ibu bapa kita, adik-beradik kita, makcik-makcik kita, dan datuk nenek moyang ke atas. Dan juga nama Allah tak salah untuk di bawah cicit, ya dah tuan. Maka cucu cicit wa in kita kata
walaupun ke bawah lagi kalau ada piut ke atau sebagainya, ada, semuanya itu termasuk as long as dia adalah orang yang haram nikah dengan kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sambung silaturahim. Haram nikah dengan kita dia ada dua. Satu dia panggil muabbad, satu dia panggil muaqqat. Yang haram nikah dia ada dua. Yang haram muabbad, yang haram muaqqat, nyatakan. Haram muabbad ni apa dia ustaz? Nyatakan haram muabbad ni sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh kahwin dengan dia. Sampai bila-bila. Tapi ada satu lagi haram muaqqat, haram yang ada masa. Ada masa tertentu. Haram. Iaitu macam contoh ni tuan-tuan mati Allah. Isteri kita dengan makcik dia. Ada. Makcik isteri kita, ataupun adik-beradik isteri kita, perempuan. Haram nikah, katakan. Tapi bukan bermakna haram nikah itu kita boleh bersalaman, kita boleh bersentuhan, katakan. Haram memang haram nikah. Memang mahram, katakan. Tapi bukan mahram yang muabbad, katakan. Dia mahram muakkad. Haram bernikah dengan kita jam' bainal ukhtain. Haram kita menghimpunkan dua perempuan serentak. Haram jam' bainal ukhtain bainal imra'ah wa ammatiha. Itu haram juga kita mengahwini seorang isteri dan juga makciknya dalam masa yang sama, katakan. Tetapi bukan maknanya haram kat situ. Saya kata tadi boleh kita bersentuhan, boleh mereka buka aurat, tidak. Itu haram yang muakkad. Haram yang muabbad ialah ibu bapa kita, adik-beradik kita. Itu haram sampai bila-bila. Sampai bila-bila, sampai kiamat. Mati Allah Subhanahu wa taala, haram. Tak boleh kita nikah dengannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan tadi katakan silaturahim yang pertama ialah mereka yang haram nikah dengan kita. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, silaturahmi ialah mereka yang ada hubungan darah daging dengan kita, dekat ataupun jauh. Yang ini lebih sifat umum. Selagi ada hubungan darah, katakan, maka bolehlah, perlulah kita sambungkan silaturahim. Kalau kata silaturahim ni, yang ini dia konsepnya memang luas, sangat-sangat luas. Ada sangat-sangat luas. Kalau kita guna konsep yang kedua ni, nak katakan semua adalah saudara mara kita belaka. Sebab kita kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kita adalah daripada Nabi Adam, dan Adam itu daripada tanah, katakan. Jadi yang kedua, pandangan kedua dia lebih, konsepnya lebih luas. Dan tidak pelik ramai yang ulama yang menterjihkan pandangan yang pertama, yang dimasukkan silaturahmi itu ialah mereka yang haram nikah dengan kita. Wallahu a'lam. Jadi kita kata itu yang dibahaskan oleh para ulama, silaturahim. Jadi kalau rumah misal katalah kita tak pergi ziarah rumah sepupu ke apa ke, tidaklah menjadi satu isu sebenarnya, dah katakan. Tapi kalau kita tidak menjenguk, tidak menziarahi ataupun tidak menyambungkan silaturahim, ada putus arang dengan makcik, pakcik, mati Allah, situ ada masalah. Kerana hubungan itu lebih kuat. Kita kata orang yang memutuskan silaturahim ini, kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, man arada an yutila umrahu falyasir rahimahu, man arada an yutila umrahu falyasir rahimahu. Siapa yang nak umurnya panjang, maka naklah disambungkan silaturahim. Jadi orang yang memutuskan silaturahim disebut dalam hadis, syarah hadis kata mafhum mukhalafah. Kita memahami sebalik hadis tadi. Kalau sambung silaturahim, umur akan jadi panjang. Maknanya kalau kita kata memutuskan silaturahim, umurnya akan jadi pendek. Tapi umur panjang atau pendek kita bukan tahu. Ada umur itu ketetapannya insya-Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Tapi di situ hadis Nabi SAW sebut, iaitu man arada an yutila umrahu falyasir rahimahu. Orang yang memutuskan silaturahim ini, doanya tak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Banyak riwayat hadis, sahabat athar daripada sahabat hatta Ibn Umar radhiyallahu anhu, bila orang minta dia doa, dia akan tanya letak kawasan ni, kampung ni, qaryah ni, orang yang memutuskan silaturahim. Kalau ada, sia-sia saja doa.
sampai tahap begitu, tuan-tuan. Jadi kita kata antara penyebab doa kita tak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita memutuskan silaturahim. Ini kita kena berhati-hati. Jadi berhati-hati sangat-sangat. Kadang-kadang kita kata ialah mutaakhir ini, zaman-zaman akhir zaman ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya bila ibu bapa kita dah tak ada ni, ibu bapa dah meninggal. Tanya mak ayah ada tak? Tak ada dah, Ustaz, dah meninggal lah, katakan. Habis sebelah isteri pun tak ada dah, dua-dua tak ada. Habis tak balik kampung, tak ada dah, tak balik dah, siapa dah, katakan. Tapi sebenarnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau diselidik lagi, makcik ada tak lagi? Ada, katakan. Pakcik ada tak lagi? Ada, katakan. Maka tuan-tuan macam Allah, kita kata maknanya kedua pada apabila disebut dalam riwayat hadis Nabi SAW, mafhum min rahmati Allah, kalau ibu bapa dah meninggal dunia, maka bila ditanyakan kepada siapa, kepada Rasulullah, kepada siapa lagi untuk dia buat baik, maka daripada ibu bapa tadi dia turun kepada adik-beradik, adik-beradik, katakan adik-beradik mak kita, adik-beradik bapa kita, baik sebelah mak, baik sebelah suami ataupun baik sebelah isteri, katakan. Adik-beradik mak, adik-beradik pak dah tak ada dah. Semua dah meninggal dah, berlaku, Ustaz, katakan. Semua meninggal berlaku dah, katakan. Atuk saudara ada lagi tak, katakan. Mana adik-beradik atuk? Adik-beradik atuk, katakan. Kalau ada adik-beradik atuk, nama Allah Subhanahu Wa Taala, kena pergi ziarah. Kena pergi sambung silaturahim. Ini dah kita kata bertahun-tahun tak jumpa dan sebagainya, nama Allah, katakan itu adalah satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Ada dalam kita sebagai orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Ada sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sama ada bersaudara itu ada saudaranya sedaging, saudaranya seiman ataupun sewaktu dengannya. Sambungkan silaturahim, tuan-tuan. Yang lebih kita kata yang bila tak ada adik-beradik, dah tak ada, betul dah tak ada dah, pak cik, atuk, nenek moyang semua dah tak ada dah, dah meninggal belaka dah. Dia pergi peringkat yang berikutnya, kawan-kawan kepada mak ayah. Kawan-kawan kepada mak ayah. Ada tak kawan-kawan kepada mak ayah? Mesti ada kan? Ya, takkan tak ada. Beri jumpa kawan mak, kawan ayah, katakan. Kalau ada pergi, katakan. Itu umpama kita berbuat baik kepada ibu bapa walaupun ibu bapa kita telah meninggal dunia. Kalau orang kata nak meneruskan, Ustaz, saya nak buat baik kepada ibu bapa saya, cara macam mana, katakan, lepas dia dah meninggal dunia. Itu salah satu. Salah satu. Dia ada banyak lagi, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan cerita lebih lanjut itu. Bila ibu bapa kita masih lagi hidup, nama Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapa kita ni tanggungjawab dia ke atas kita sampai bila? Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, tanggungjawab kita sebagai ibu bapa ni pada anak sampai bila? Kata, sampai dia dah kahwin ke? Sampai mana? Kata. Kita kata habis belajar. Habis belajar tu setara mana, Ustaz, kata kan? Orang buat PhD pun tak beri, kata kan? Tak. Dia nama Allah peringkat yang kebiasaan hari ni, normal, adat, hukum adat hari ni, orang habis belajar katakan biasanya peringkat bachelor lah. Maka sampai tahap bachelor itu adalah tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh seorang ibu bapa. Kadang-kadang tak semestinya sampai tahap begitu, mungkin SPM saja, bergantung keadaan. Maknanya had maksimumnya dalam hati Allah ialah habis bachelor. Selepas itu dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak itu di tanggungannya sendirilah, katakan. Ibu bapa dah tak ada lah nak kena bagi ke apa ke sebagainya. Bukanlah tanggungjawab yang wajib kepada anak, pada bapa terhadap anaknya. Sebaliknya tuan-tuan Nabi Allah, selepas itu adalah menjadi tanggungjawab anak pula kepada ibu bapa. Jika ibu bapanya seorang yang miskin, fakir, dia katakan. Dia terbalik pula, dia katakan.
Jadi jika ibu bapa, andai kata ibu bapa yang seorang yang berharta dan sebagainya, maka tidaklah menjadi satu kewajipan kepada anak-anaknya tadi, katakan, untuk membantu. Wallahu a'lam. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan mati Allah Subhanahu wa taala adalah sering kali disebut dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersangkutan dengan beriman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi, siapa yang beriman kepada Allah maka buat baiklah kepada kedua bapa. Dia bersangkutan itu. Beriman kepada Allah dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maknanya nak tunjukkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kita kata seorang dalam satu peperangan, seorang seorang sahabat dia nak pergi berjihad bersama dengan Rasulullah SAW. Maka dikhabar Nabi dimaklumkan bahawa dia ada ibu bapanya yang tua, yang masih lagi yang memerlukan anaknya bersama dengannya. Maka Nabi SAW kata, fa fihi ma fajahid, katakan, maka berjihadlah kamu dalam berbuat baik kepada kedua bapa. Nanti di sini macam Allah sebab kita kata bab jihad ini dia ada level-level dia ada kewajipan, dia ada tahap-tahap. Dia ada sampai bila tahap fardu ain macam Allah, maka hak tu pun tak boleh, katakan. Jadi bila Nabi izinkan dia tak pergi berjihad bersama dengan Nabi SAW, itu maknanya dia bukanlah sampai tahap jihad yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu sampai tahap fardu ain. Tapi bila sampai jihad itu sampai fardu ain, maka perkara itu pun tak boleh dilaksanakan, katakan, kena dahulukan yang fardu ain. So itu ada perbahasan di sisi ulama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini, ada kita kata Allah sebut dalam Al-Quran, kita tak boleh berkata sekalipun. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma, apatah lagi mengherdik. Ada satu cerita dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang berdepan dengan katakan kehidupan sebuah keluarga yang lintang pukang, katakan, akhirnya dia bermuhasabah, bukan jenis orang yang tak semayang, orang yang semayang, tapi masih lagi anak-anaknya tak dengar cakap, isteri yang masya-Allah, katakan, lalu dia bermuhasabah, apakah dosa yang menyebabkan keluarganya lintang pukang, katakan, sedangkan dia orang yang rajin semayang dan sebagainya. Bila dia fikir, duk muhasabah, baru dia teringat dulu masa muda dia pernah tengking bab ibunya. Dia pernah tengking ibunya. Kenapa, tuan-tuan? Apa sebab? Sebabnya mak kita masa muda-muda dulu, kalau kat kampung ni, tuan-tuan, biasalah kalau tuan-tuan duduk kampung dulu, kalau mak bapaknya jenis kita katakan keluarga mak bapak bukanlah orang kaya, orang biasa-biasa je, katakan, kita kecil-kecil nak beli baju ke apa, kadang-kadang sampai tahap kena cari duit sendiri. Terpaksa pergi, macam saya ingat dari masa kecil-kecil dulu, tuan-tuan mati Allah, nak dapat duit raya ni, nak pergi nak beli baju raya, kena cari belalang, masa dulu kat kampung kena cari belalang, belalang. Pergilah sampai Surum 8, Surum 9 naik basikal. Jauh tu, katakan, naik basikal tu, pergi naik masuk Sungai Mati, pergi Surum 1, Surum biasa sampai Surum 8 lah. Saya tak berani pergi Surum yang ni, masuk hutan yang kena sebab takut kena kejar dengan babi hutan, katakan. Tapi biasa sampai Surum 8 itu last, katakan. Maksud hutan lagi, katakan. Tapi cari belalang sampai situ. Nak kumpul duit sebab nak beli baju raya, katakan. Jadi itu biasa, normal hidup di kampung, katakan. Kalau jadi hamba Allah yang tadi katakan, dia pun memang masa zaman muda dia teringin nakkan baju selai ni, baju mahal,
Baju jenama, dia beli, cari duit sendiri, dia beli baju tu. Nak jadi cerita tuan-tuan mati Allah, baju tu dia tak mungkin sepah gitu, katakan. Mak ni dia nampak baju sepah, dia ambil, dia basuh. Bila dia basuh pula dengan campur dengan baju-baju yang lain. Bila campur dengan yang lain, selesai basuh tuan-tuan mati Allah, rupanya warna pakaian lain melekat pada baju yang dia beli sendiri, duit dia. Dia balik, dia tengok baju dia dah kotor macam tu, dah bercompang camping dengan warna yang pelbagai. Dia marah mak dia. Dia marah mak dia tuan-tuan mati Allah, bukan setakat marah, bahkan makian, cacian, makian. Teruk punya marah sampai tahap maki dan caci tuan-tuan. Dia teringat yang dia buat begitu kat mak dia. Lalu besok paginya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala segera bawa kereta terus balik ke kampung. Balik ke kampung tuan mati Allah Subhanahu wa taala, muju mak dia masih hidup. Dia balik kampung mengatakan, pergi minta maaf dengan mak dia. Mak dia kata, engkau tak ada apa dah, tak ada dosa apa dah, mak dah maafkan dah apa semua bla 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 bla. Tapi anaknya ni masih lagi minta, ada mak ada, saya ada lagi dosa dengan mak lagi. Dia tak cakap lagi apa dosanya, tapi anaknya kata ada lagi dosa yang mak tak maafkan. Maknya pun menafikan, tak ada dah, semua dosa engkau atas aku dah ampunkan dah, katakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya anaknya buka mulut. Anaknya buka mulut, nama Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia pernah maki mak dia, dia pernah caci mak dia. Barulah ketika itu, saat itu maknya mengaku bahawa semua dosa dah diampunkan. Tu je lah satu-satu dosa yang dia tak ampunkan. Makan dalam, bukan cerita. Makan dalam sedalam-dalamnya, sampai tahap nama Allah, seorang ibu dia tak ampunkan dosa yang paling kita kata makan dalam lah tu, kata. Rupanya betul tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Memang sampai tahap kita kata seorang anak tadi sujud kaki ibunya sekalipun, maknya betul-betul tidak mahu memaafkan dosa hak tu je. Yang lain dia ampunkan, yang lain dia maafkan. Tapi wallahu a'lam, pendekkan cerita tuan mati Allah, akhirnya dia katakan agaknya hati seorang ibu tetap kita kata pada anak, akhirnya dia maafkan juga. Akhirnya dia maafkan juga selepas tengok dia katakan keadaan anaknya tadi tuan-tuan mati Allah yang menangis tak henti-henti, dia katakan. Bukan setakat sehari, kata berhari-hari, dia katakan balik kampung sekadar kata nak minta maaf yang tu. Lalu dimaafkanlah, akhirnya dimaafkan. Bila dimaafkan mati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dia kepada Allah, balik ke rumah dia ke bandar. Anak-anak dia dan isteri-isterinya semua dah berubah kepada ke arah kebaikan semula. Ini kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan. Kadang-kadang kita zaman 20-30 tahun lepas, mana kita ingat, kan? Kita dah umur dah 50 tahun, dah masuk umur 55 tahun, 60 tahun, maknya ada lagi, katakan, bapaknya ada lagi. Kita mana ingat 40 tahun lepas, 30 tahun, 40 tahun lepas, mana kita ingat? Sebab tu kadang-kadang kita perlu muhasabah. Ada tak kita kata dosa yang kita lakukan kepada kedua ibu bapa kita, untuk kita maaf. Bulan Ramadan, bulan Syawal ni bukan setakat kita okey maaf kosong-kosong ni. Tak. Bukan kosong-kosong selesai, katakan. Kita tak tahu tuan-tuan mati Allah Subhanahu, balik salam cium tangan mak, tangan ayah tu cium tangan mak, bagi ulu duit raya apa semua, cium-cium kaki kanan dah, katakan. Bukan setakat tu, katakan. Ada. Kadang-kadang ialah kita kata kita tak tahu apa yang dia terguris dengan kita. Mungkin dia pendam. Ada. Ni kita kata apa ni, dia telefon kita tak, orang tua kalau telefon kita tak angkat pun dia terasa dah, katakan. Walaupun yang salah tu mungkin dia telefon pada waktu yang tak sepatutnya, dia pun bukan tahu kita sibuk ke apa tu, tak. Tapi disebabkan kita tak angkat, dia dah terasa dah, katakan. Jadi di sini nama Allah Subhanahu wa taala kita risau, tak?
Antara penyebab kita kata dia anggap itu dah sampai tahap menderhaka kepada kedua ibu bapa. Wallahu a'lam. Kita tengok seorang tabi'in yang masyhur daripada Yaman, katakan yang Nabi SAW perintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kamu jumpa Fulan bin Fulan ni, nama dia sekian-sekian, katakan pergilah minta dia doakan kamu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia maknya teringin nak pergi buat haji tapi tak ada duit. Apa yang dia buat? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pikul maknya daripada Yaman sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Punya oleh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata nak birrul walidain, itu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Punya diceritakan nak bawa mak ni tu sanggup dia berlatih bawa seekor keledai ke apa binatang yang lebih kurang sama berat dengan mak dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada. Kita kata wallahu alam. Mudah-mudahan tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi sempat kalau mereka yang ada kedua ibu bapa untuk dibuat baik kepada mereka. Kerana kata Nabi SAW tadi dalam hadis dia, mereka yang masih dikata celakalah kata Rasul Ma'af, mereka yang masih hidup ketika sampai umur ibu bapanya ke usia tua. Maknanya dia hidup, mak bapaknya pun hidup mati Allah, tapi dia tidak berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ataupun salah seorang dah meninggal, pun tak sempat juga dia nak berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dia tak menggunakan kesempatan itu untuk birrul walidain, makna berbuat baik kepada kedua ibu untuk menyampaikan dia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kena hati-hati. Tuan-tuan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita tidaklah kita kata termasuk dalam orang yang uququl walidain, mana yang menderhaka kepada kedua ibu bapa, tuan-tuan Allah. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mutaakhir ini ada orang tanya soalan, katakan. Bukanlah soalan ni dah lama ada orang tanya, katakan. Dia tanya, Ustaz, saya hantar mak saya ke rumah orang tua, adakah saya dianggap sebagai menderhaka kepada kedua ibu bapa? Satu soalan ni, katakan. Saya hantar mak bapak saya ke rumah orang tua, adakah saya dianggap sebagai menderhaka kepada kedua ibu bapa? Jawapan ada dua, katakan. Pertama, dalam mata Allah tidak dianggap sebagai menderhaka kedua ibu bapa jika katakan, jika kita kata dia menghantar tadi ke tempat yang lebih selesa dan bukan meninggalkan langsung tak jenguk ke apa ke, langsung tak pergi ke, tidak, katakan. Atas alasan kalau saya biar dia dekat rumah, Ustaz, katakan dia tak buat apa, jadi lagi masalah. So saya hantarkan dia dekat satu pusat tarbiyah. Maknanya kan sekarang ni banyak kan tempat pusat-pusat kita kata pusat-pusat pendidikan untuk orang tua, pendidikan agama, katakan. Macam sini dekat Jenderam ni ada, kita kata dekat mana lagi banyak tempat ada, tuan-tuan mati Allah. Kita buatkan satu pondok ataupun satu bilik, katakan dia ada package yang tertentu, kita dan kemudian nanti diwakafkan kat situ, katakan. Jadi kita letak, kita hantar mak bapak kita siap komplit dengan medicalnya, apanya, dan dia ada waktu pengajiannya di masjid dan sebagainya, dan dia ada kawan-kawan yang boleh dia bersembang, ada masa boleh bawa balik, macam kita hantar anak pergi asrama lah, gitu, katakan. Kalau itulah konsepnya tentang macam Allah Subhanahu wa taala, bagi saya tidaklah sampai yang dikatakan uququl walidain ataupun menderhaka kepada kedua ibu bapa. Tetapi jika katakan menghantar ke ibu bapanya tadi, meninggalkan kedua ibu bapanya tadi dekat rumah orang tua, langsung tak nak berhubung
langsung dibiar-biar gitu je tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka itu dah dianggap sebagai uququl walidain, minal kabair, antara dosa-dosa besar tuan-tuan mati Allah ialah menderhaka kepada kedua ibu bapa. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata la taqumus saah, dia katakan hatta talidal amatu rabbataha. Ada tidak berlaku antara tanda kiamat min alamatis saah, tanda-tanda kiamat ini antara yang disebut dalam Jibril, hadis Jibril alaihi salam, dia kata akhbirni matas saah, katakan. Maknanya Jibril katakan Nabi beritahu aku bila berlaku kiamat. Nabi kata orang bertanya tak tahu, takkah aku orang bertanya pun tak tahu, takkah aku boleh tahu? Alamun as-sa'il mengatakan. Maka Nabi Jibril tanya lagi, akhbirni an amaratiha, beritahu aku tanda-tanda kiamat. Antara tanda kiamat yang Nabi sebut dalam hadis tersebut, hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Hari ini dah berlaku banyak. Mana tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ibunya dijadikan sebagai hamba di rumah. Ibunya dijadikan sebagai hamba. Ibunya kena masak untuk anak, untuk cucu. Ibunya kena berkemah rumah, ibunya kena gini, kena buat gini, kena buat gini. Tak boleh duduk diam kat rumah. Tak boleh kata duduk rumah tu rehat saja, tidak, katakan. Kena buat kerja rumah, katakan. Ada macam pembantu rumah ataupun macam hamba dijadikan ibunya. Wal iyazbillah min dzalik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara tanda-tanda kiamat, dan benda itu dah berlaku. Dan itu juga termasuk dalam perkara yang kita kata uququl walidain, yang boleh kita kata sampai tahap rahmati Allah Subhanahu wa taala menderhaka kepada kedua ibu bapa jika menetapkan kedudukan seorang ibu tadi ataupun bapanya sebagai hamba. Wal iyazbillah min dzalik. Mohon berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam birrul walidain kita kata, saya kata, disebutkan dalam ketiga-tiga hadis ini tadi, sebab saya rumuskan semua tuan-tuan rahmati Allah. Hari ini ada orang yang alhamdulillah ramai orang bukan Islam, asalnya bukan Islam, lalu memeluk agama Islam. Tapi persoalan yang timbul ialah, adakah hubungan mereka dengan ibu bapa mereka terputus? Adakah hubungan mereka dengan adik-beradik mereka terputus dengan sebab dia memeluk agama Islam? Tidak. Sama sekali tidak. Kita kata tidak terputus hubungan silaturahim tadi, sama ada dengan adik-beradik dia ke, ataupun dengan pakcik-pakciknya, ataupun dengan ibu bapanya. Walaupun mereka dianggap mereka masih lagi belum Islam. Hadis yang kedua daripada Asma binti Abi Bakar tadi sudah cukup menjelaskan kepada kita. Kata Nabi SAW, ya, berbuat baiklah kepada ibumu untuk menyambungkan silaturahim dengannya. Jadi di situ kita kata sebagaimana yang disebut nama Allah, ibunya tadi seorang yang musyrik, seorang yang kita kata yang membenci Islam. Tapi itu tidak bermakna dia kena memutuskan silaturahim dengan mereka. Maknanya Islam tadi bukanlah penyebab kepada putusnya tali persaudaraan antara seorang anak dengan seorang ibu. Yes, mungkin seorang ibu, seorang bapa tadi mereka yang memutuskan, tetapi untuk kita yang memutuskan tidak sama sekali. Bila kita dah convert masuk Islam atau tak boleh ada hubungan dah. Itu salah. Sebab hadis sekarang depan mata kita sangat jelas bagi saya, nama Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimana sekalipun, kita bila dah memeluk agama Islam, kita kena tahulah apa yang boleh, apa yang tak boleh, katakan. Jangan kita pergi pula makan benda-benda yang haram dan sebagainya bersama dengan mereka atau sesuatu dengannya. Tapi untuk kita buat baik, kita bagi nafkah, kita
kalau mereka sakit kita pergi ziarah, hormat. Itu perkara yang sepatutnya kita sebagai anak memang kena buat, walaupun mereka tadi seorang yang kafir. Wallahu a'lam. Seterusnya yang seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala ialah jika ibu bapanya tadi telah meninggal dunia. Salah satu perkara yang untuk kita lakukan apabila ibu bapa telah meninggal dunia ialah doa. Itu antara yang penting ialah doa. Doakan keampunan untuk Allah maghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, katakan. Ada walidayya, katakan. Ada yang sebut walidina pun boleh, katakan. Walidaina ke walidina ke pun boleh, tak kisah, tak ada masalah, boleh dua belaka. Nak baca walidaina ataupun walidina, katakan. Boleh, tak dari segi bahasa itu tidak ada masalah, katakan. Boleh, cuma di antara musanna dengan jamak sahaja. Walidina adalah merujuk kepada plural, adapun walidaina merujuk kepada dua, itu ibu bapa. Kalau walidina dia jamak, bila plural masuk semualah, semua ibu bapa. So saya kata tak ada masalah pun orang nak baca walidina ke walidaini ke walidaina ke walidayya ke. Kita kata benda tu kita kata tak ada masalah dari sudut bahasa, wallahu alam. Kemudian macam Allah SWT doa, kata Rasulullah SAW, idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Apabila mati anak Adam tu terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya wa waladun salihun yad'u lahu. Seorang anak yang saleh yang mendoakannya. Yang mendoakannya. Kita anak, selaku anak, tak ada orang yang yang kita kata tak ada orang yang tak ada bapa. Yang tak ada bapa, tuan-tuan mati Allah, yang tak ada ibu, tak ada bapa, Nabi Adam. Yang kita kata Nabi Adam dan Hawa lah, katakan. Hawa dijadikan daripada daripada tulang, katakan. Kemudian yang tak ada, yang ada ibu tak ada bapa, siapa? Nabi Isa alaihi salam, katakan. Dan selain dia itu, kebanyakan kita kata semua ada ibu ada bapa. Ada ibu ada bapa, katakan. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kalau anak itu, kalau kita seorang anak yang saleh, salah satu ciri anak-anak yang saleh ialah sering mendoakan. Setiap kali doanya, setiap kali dia berdoa, maka dia tidak akan lepaskan untuk berdoa kepada kedua ibu bapanya. Wallahu a'lam. Azan. Azan.
Baik. Yang pertama tadi nama Allah Subhanahu wa taala ialah kita mendoakan kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia, antara cara kita dia meneruskan berbuat baik kepada mereka ialah dengan mendoakan. Dan saya katakan tadi nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda anak-anak yang saleh itu ialah ciri-ciri anak-anak yang saleh itu ialah sering ataupun kerap setiap kali doa, dalam setiap doa yang didoakan pasti diselipkan doa kedua ibu bapanya, keampunan. Besok di akhirat disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa ibu bapa kita ni akan dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tak percaya akan kedudukan itu, sebab mereka tahu amalan yang mereka lakukan tahap mana, tetapi mereka diberikan kedudukan yang tinggi. Lalu bila ibu bapa kita bertanyakan kepada Allah bagaimana dia dapatkan kedudukan ini, maka diberitahukan kepadanya ini adalah doa anak-anak kamu yang saleh di dunia dulu. Jadi kalau kita menghormati Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan anak-anak yang saleh, maka doakanlah kedua ibu bapa kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan merahmati mereka. Doa keampunan dan doa rahmat untuk mereka, tuan-tuan rahmati Allah. Wallahu a'lam. Jangan jadi anak-anak yang taleh. Beza huruf sad dengan huruf ta ya, nyatakan. Huruf sad yang sad saleh. Kalau yang teruk, yang kita kata dajjal ke apa, tuan-tuan rahmati Allah, dipanggil taleh. Beza huruf sad dengan huruf ta. Jadi anak yang saleh ataupun waliyazbillah anak yang taleh. Wallahu a'lam, waliyazbillah. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah bersedekah bagi kedua bagi pihak kedua ibu bapa kita. Bersedekah bagi kedua pihak ibu bapa kita. Kita boleh bersedekah
dengan niat, ya Allah, pahala ni untuk ibu bapa kita selaku anak. Kita kata selaku anak, kita boleh bersedekah untuk bagi pihak lah, apatah lagi bayar hutang dan sebagainya, katakan. Kalau hutang anaknya wajib lah bayar. Kalau ibu bapanya ada hutang, yang wajib yang membayarnya anaknya. Seperti mana anaknya terima harta pusaka, maka anak-anaknya jugalah yang akan menanggung hutang, katakan. Bagi pihak ibu bapanya. Hatta kita kata hutang bukan setakat hutang dengan manusia, bahkan hutang dengan Allah juga wajib anak-anak kena gantikan. Apa dia hutang yang wajib pada Allah Subhanahu, yang wajib kita katakan pada hak Allah, ialah puasa. Satu je katakan. Puasa, dan yang kedua zakat. Puasa dan zakat. Bila kalau sebab kita kata puasa ni hak Allah saja, katakan. Tapi zakat dia ada hak Allah dengan hak manusia. Kalau setakat hak Allah saja ialah puasa, katakan. Kata Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyam wa alaihi saum, astaghfirullahalazim, katakan, man mata wa alaihi siyam falyasum anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan ke atasnya ada puasa yang wajib yang belum dilaksanakan, mati Allah, katakan, maka hendaklah digantikan oleh ahli keluarganya yang menerima harta pusaka. Sama anhu waliyuhu. So wali-walinya ialah yang merujuk kepada ahli waris. Ahli waris. Siapa ahli waris? Itulah yang kita katakan senarai ahli waris lelaki berapa, ahli perempuan berapa. Kalau banyak, bagilah. Kalau banyak, bagilah. Lelaki 2 nisbah 1 lah. Kalau kata adik-beradiknya dia ada 5 orang, Ustaz, 5 lelaki 5 perempuan, maknya bapa emaknya puasa ada 30 hari tak boleh bayar lagi, kata. So kena kira lah 2 nisbah 1. Ataupun tak apa, yang sulung kata tak apa, dia buat untuk semua 30 hari semua dia buat seorang, tak apa, tak ada masalah. Tapi wajib dilaksanakan selaku anak. Tak kira siapa pun buat, iaitu di kalangan yang menerima harta pusaka. Man mata wa alaihi siyam alaihi saum falyasum anhu waliyuhu. Yang ketiga, menghormati Allah Subhanahu wa taala, ialah kita boleh melakukan ibadat gantian. Tadi yang wajib tadi tu kita katakan tadilah puasa dengan zakat tadi. Ibadat-ibadat gantian yang lain ni contohnya kita kata haji. Kita kata haji ataupun umrah, katakan. Ada kita boleh buatkan haji, buatkan umrah untuk orang yang telah meninggal dunia, khususnya ibu bapa kita lah, katakan. Harus nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat, tapi tidaklah menjadi satu perkara yang wajib untuk kita laksanakan. Selain daripada itu, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula salat? Salat tidak ada yang salat yang kita kata dia ni zaman mudanya tak salat, Ustaz, kita kena gantikan juga ke? Tak ada. Tidak ada istilah salat, tak ada, sebab tidak ada nas hadis Nabi SAW yang nyatakan salat hendaklah digantikan juga oleh ahli keluarga ataupun ahli waris. Tidak ada dalam nas, wallahu alam, maka tidak perlu. Dan begitu juga insya-Allah tak lama lagi kita akan buat korban. Boleh juga dibuatkan korban untuk si mati yang telah meninggal dunia, ala khilaful ulama. Berdasarkan khilaf ulama yang ada, kita katakan sebahagian yang kata boleh, sebahagian yang kata tak boleh. So yang boleh buatlah, katakan. Yang tak boleh buat, dia tak payahlah buat, senang saja, katakan. Jangan kata ini tak ini bid'ah ke atas waktu dengannya, tidak, katakan. Benda tu khilaf di sisi ulama, ma'ruf macam Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh buat? Tadilah yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan mati Allah, ialah berbuat baik kepada adik-beradik, kepada ibu bapa kita, berbuat baik kepada kawan karib, kepada kedua ibu bapa kita. Yang itu jika kita mampu buat. Bukan makna ibu bapa kita dah meninggal, atuk nenek moyang kita dah meninggal, kita katakan kita dah tak balik kampung, sedangkan adik-beradik mak, adik-beradik ayah masih lagi ada. Jadi maka di situ, tuan-tuan mati Allah, tetap kita kena sambungkan silaturahim. Jangan berpuluh tahun tak pernah balik dah. Sejak mak ayah meninggal dunia, sejak atuk dah tak ada, nenek dah tak ada,
Padahal pak cik ni masih lagi hidup, mengatakan pak cik, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kesalahan. Kalau mati Allah Subhanahu wa taala kita kata memang dah tak ada dah, semua tak ada, lainlah. Hatta kita kata kawan-kawan pun boleh kita ambil nama Allah Subhanahu wa taala satu cara untuk kita meneruskan berbuat baik kepada kedua ibu bapa jika ada masih lagi terdapat kawan-kawan kepada kedua ibu bapa kita. Itu yang terakhirlah, nyatakan. Kalau kawan-kawan pun dah tak ada nama Allah, dah habislah, nyatakan. Tak ada dah lagi, nyatakan, untuk kita meneruskan berbuat baik kepada kedua bapa, kecuali yang pertama dan yang kedua, yang ketiga tadi sahaja yang ada, iaitu doa dan sedekah, dan kemudian kita melakukan ibadah gantian yang masih lagi kita boleh lakukan, seperti mana thabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit secara umum rahmati Allah tajuk kita pada malam ni, bab yang ke-6, adab berurusan dengan kedua ibu bapa kita walaupun mereka bukan orang-orang yang saleh sekalipun. Banyak lagi ni adab-adab ini belum masuk lagi adab auratnya, belum masuk lagi adab kita kata bilik ibu bapa kita. Kadang-kadang ada setengah tu memang masuk je bilik mak ayah, kata dia. Dia ada adab-adabnya, terutama Allah Subhanahu wa taala yang dibincangkan oleh para ulama. Wallahu alam. Tapi saya hanya sekadar ambil benda yang umum saja. Mudah-mudahan Allah beri manfaat pada kita semua. InsyaAllah untuk kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai anak, iaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tuan-tuan ni dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni ada nak tanya soalan? Ya, tak ada. Tak ada. Ya. Buka mas, tak dengar. Buka mas. Wakaf. Ya, wakaf antara yang kita boleh buat, menyatakan. Wakaf adalah satu perkara yang kita buat, dia sama dengan sedekah, menyatakan. Dia sama dengan sedekah. Kita boleh niatkan wakaf tadi untuk kedua ibu bapa kita, dan wallahu a'lam, menyatakan. Kita boleh niatkan. Tapi dengan niatlah, sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada yang kita kata benda yang kita kata amalan, kadang-kadang tak perlu pun kita niat, benda tu automatically dapat kepada ibu bapa kita. Andai contohnya kita katakan mak bapak kita dulu ajar kita mengaji, ajar kita mengaji, baca Quran apa semua, dia benda tu kita kata automatik. Automatik dah dapat kepada kedua bapa, walaupun kita tak niatkan kepada kedua ibu bapa kita. Orang kata, ustaz, bacaan bacaan ayat Al-Quran, kalau kita baca ayat Al-Quran, kalau mak saya tak pernah ajar pun saya baca Quran. Kalau saya baca Quran, boleh tak niatkan pahala bacaan tadi kepada ibu bapa kita? Ala khilaf ulama, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang kata sampai, ada yang kata tidak sampai, nyatakan. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai pada kita kata kepada niatkan pahala itu, ada pandangan khilaf di sisi ulama. Wallahu ta'ala alam bissawab, nyatakan. Jadi itu yang dapat saya kongsikan pada tuan-tuan. Okey, lain ada nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada, mati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang sempat saya kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.